Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Nak cerita pasal tentang Nabi kan, dia mukadimah panjang sikit. Saya plan nak sambung kisah dalam buku ni. Hari tu saya dah janji nak cerita tentang sahabat-sahabat ni yang bersama dengan Rasulullah SAW dan seterusnya meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW setelah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum nak sambung, saya nak bagi tahu kepada penonton semua kenapa saya nak cerita tentang sahabat-sahabat Nabi ni yang pernah bersama Nabi dan meneruskan dakwah, sebab ada kaitan dengan sunnah-sunnah dan hadis yang diriwayatkan. Sebelum tu kita kena ambil tahu apakah yang dimasukkan sunnah dan hadis. Basically kita tahu kan sunnah ni mestilah daripada Muhammad SAW. Dan yang menyampaikannya yang lebih sahih adalah orang-orang yang sentiasa bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kat sini sahabat-sahabat ni kat sini yang dicerita kat sini ada lebih kurang 5 orang lah. Dan juga sahabiah ada berapa orang kan dalam ni kan. Tapi kita nak faham dulu sebab apa, bila kita terlalu banyak sangat mendengar hadis-hadis dan sunnah. Bila je ada event-event tentang contohnya Isra Mi'raj ke, atau tentang puasa Ramadan ke, tiba-tiba muncul balik hadis-hadis bukan setakat tu je, ada banyaklah tentang hadis tentang Nabi sebut tentang Umi yang sebut 3 kali tu. Ada banyak hadis yang diriwayatkan. Dan bila kita pergi mendengar ceramah ustaz-ustaz yang memang bidang kajiannya hadis, rupanya banyak hadis palsu yang kita WhatsApp, kita send sebab kita tak study bidang tu kan. Kita tak dalam bidang hadis, jadi kita kadang main ikut je. Bila orang hantar, kita baca agak ala kadar dan tengok periwayatnya macam ni, orang-orang gini, kita terus hantar sebab kita baca macam hadis tu okey. Tapi actually macam saya sendiri pun bukannya study bidang hadis. Banyak hadis yang saya tak tahu sebab memang tak study bidang tu kan. Tapi tanggungjawab kita semua sebagai umat Islam, kita kena pastikan, kena tabayun bila kita hantar kita macam kita share hadis-hadis tu, kita kena make sure hadis tu memang sahih. Jadi kita nak tahu hadis tu sahih tak sahih, caranya adalah kita kena kenal siapa sahabat-sahabat Nabi yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maknanya orang-orang yang bersama dengan Nabi sahaja yang layak meriwayatkan hadis. Dan bila macam ni contohnya Anas bin Malik, lepas tu siapa yang kenal dengan Anas, dan seterusnya yang kenal dengan sahabat-sahabat Nabi. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni yang bersama dengan Nabi, dia nampak apa yang Nabi buat, apa yang Nabi lakukan, solat Nabi macam mana, apa kata-kata Nabi, nasihat Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang macam ini je lah yang layak. Ini dikatakan hadis pun dia ada kategori-kategori dia, macam ada sahih, hadis ada banyak. Saya nak kena check jap. Hadis sebelum ni ingat, memang kita kena sentiasa saya nak sampaikan, tapi nak kena make sure apa yang saya sampaikan ni betul. Saya check dulu dalam Pak Google lah. Saya check di Wikipedia. Wikipedia ni antara yang saya selalu refer lah bila nak tahu maksud sesuatu perkataan tu. Tentang hadis ni kita ada hadis sahih, hadis hasan. Hadis hasan ni maksudnya hadis yang baik yang kita boleh ikut. Kita ada himpunan hadis berbentuk musnad. Hadis dhaif. Hadis dhaif ni hadisnya lemah. Tapi depends dengan siapa periwayatnya, masih boleh diguna pakai. Tu memang kena rujuk pada ustaz-ustaz yang lebih mahir lah. Lepas tu kita dalam dhaif ni kita ada kategori dia, iaitu mu'allaq, mursal, mu'dal, munqati. Lepas tu munkar, sad, mudharib, maudhu'. Okey, dan last sekali hadis palsu. Maudhu' ni hadis palsu lah. So kalau hadis palsu memang terus kena tolak. Then tentang hadis ni, ini memang saya tak berani lagi nak explain sebab nak kena study dulu. Betul baru boleh explain. Takut bila kita explain salah karang-kang, kita dikira. Kalau penonton ada kelapangan, refer, cari info tentang hadis-hadis ni. Sebab kita jangan jadi seorang yang mengedarkan, mengkongsikan sesuatu yang daripada bila kita sebut hadis ataupun sunnah, dia mesti daripada Nabi kita Rasulullah SAW.
Jadi kita tak boleh sembarang-sembarang kongsi, dengar macam okey je kita terus share selagi kita tak tahu sama ada hadis itu sahih ke tak sahih. Pastikan hadis tersebut sahih ataupun hadis hasan kan, hadis yang memang boleh dikongsikan, baru kita boleh kongsi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kena hati-hati. So sebab itulah antara cara kita nak hati-hati adalah dengan kita mengenali siapa sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Macam ini buku ni saya nak cerita pada sebab apa nak cerita, sebab apa, supaya kita kenal sahabat-sahabat Nabi ni. Okey, orang-orang yang inilah yang layak menyampaikan hadis. Mana kita kena tahu dia punya riwayat-riwayat, siapa yang periwayat dia. First kena tahu maksud hadis tu sama ada sahih atau tidak. Lepas tu kita kena tahu siapakah periwayatnya. Sebab itulah munculnya kitab Al-Muwatta'. Kitab Muwatta' tu oleh Imam Malik kan. Sebenarnya Imam Malik, penonton semua, tentang Imam Malik, tentang kitab Muwatta'. Untuk diri saya sendiri dan untuk penonton, saya nak bacakan tentang kitab Muwatta' yang disiapkan oleh Imam Malik. Al-Muwatta' ni adalah sebuah kitab yang menggabungkan ilmu hadis dan ilmu fiqh. Dihasilkan oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Dan kitab ni banyak keistimewaannya sebab disusun berpadukan Al-Quran, hadis dan fatwa para sahabat Nabi Muhammad SAW. Okay, saya nak ceritakan sedikit latar belakang tentang macam mana Imam Malik menyiapkan kitab Al-Muwatta' ni. Okay. Sejarah penulisannya, dilakukan selama 40 tahun. Imam Malik menghabiskan masa usia 40 tahunnya dengan mengumpul serta menyaring hadis-hadis yang diterima daripada guru-gurunya. Beliau telah menghafal 100,000 hadis, 100,000 buah hadis, dan daripada hadis tersebut setelah diteliti hanya 10,000 hadis yang diakui sah. Setelah itu Imam Malik menyaring lagi sehingga tinggal 5,000 hadis yang benar-benar diterimanya sebagai hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya selepas beberapa saringan, cuma tinggal 1,720 hadis yang dimuatkan dalam kitab Al-Muwatta'. Daripada 1,720 hadis ni, dia dibahagikan kepada 4 bahagian lah. Saya sebut je tapi saya pun tak pasti apa maksudnya lagi ni, iaitu 600 hadis marfu', 613 hadis mauquf, 285 hadis maqtu', 222 hadis mursal. Okey, inilah dia hadis ni, bayangkan ni daripada 100,000 hadis yang disaring, ditapis dan teliti oleh Imam Malik, seorang imam yang memang hidupnya dipenuhi dengan belajar, mengaji je kan, mencari ilmu je. Hanya tinggal 1,720 sahaja hadis yang betul-betul diyakini daripada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kat sini, sedangkan orang yang hebat, yang berilmu ni pun dia tak sembarang kongsi, terima daripada guru-guru, terus diteliti dulu. Apalagi kita ni yang tak mengaji, kita janganlah sembarang-barang untuk dapat dan terus edarkan. Zaman sekarang lagi kan banyak hadis-hadis palsu yang disebarkan. Jadi itulah untuk info yang selebihnya tentang Imam ni, kenali Imam Malik ni. Saya harap penonton semua cari lagi info. Kita sama-samalah cari info, kita memahami betul-betul agama kita. Okey, seterusnya untuk maklumat yang selebihnya teruskan. Saya kena layanlah kecil ni dulu. So itulah untuk topik ni, sebenarnya saya nak bercerita mengajak penonton review tentang hadis, tentang hadis, fahami hadis tu. Kita jangan share sembarang yang kita ikutannya. Kita kena pastikan siapa yang menyampaikan, meriwayatkan. Dan itulah yang paling bagus, kita kena kenal lah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu saja untuk video ini. Sekejap lagi saya nak cerita tentang nak cerita tentang sahabat Nabi yang usianya dilanjutkan, iaitu Anas bin Malik. Okey, sekian dulu. Kalau suka konten ni, untuk dapatkan kalau dia memberikan manfaat dan ada ilmu, silalah like, share dan komen kat bawah tu. Dan untuk ini, kesian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.